Baik, bertemu kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Anda bersama saya Irfan Syamina Suti untuk perincian berkaitan dengan segmen berikutnya iaitu komentar at SPM. Pada pagi ini kita akan berdiskusi kepada anda berkaitan dengan topik yang hangat diperkatakan di media sosial sekarang ini iaitu berkaitan dengan kemalangan di Putrajaya. Jadi topik yang kita bawakan pada hari ini adalah berkaitan dengan pemandu kenderaan perlu lebih berwaspada. Pada hari ini kita bawa tetamu yang cukup istimewa dalam talian. Kita bersama dengan Tengku Ahmad Marwan Tengku Mahmud iaitu Ahli Tetap Majlis Keselamatan Jalan Raya Negeri Selangor. Assalamualaikum. Tuan-tuan apa khabar? Apa khabar Tengku? Sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Boleh dengar suara? Boleh dengar jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Apa khabar pagi ini? Sihat ke? Baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita terus nak berdiskusi dan membincangkan topik yang sememangnya perlu kita bawakan pada hari ini iaitu tentang kemalangan di Putrajaya yang telah pun meragut 2 nyawa. Jadi berikutan insiden yang tragik ini, mungkin kita nak melihat dari segi pengamatan oleh Tuan Tengku sendiri. Apakah antara kemungkinan-kemungkinan yang boleh menyebabkan kemalangan seperti itu berlaku sebenarnya? Okey, pada pemerhatian saya melalui rakaman bukan CCTV lah, dashcam papan muka tu, video tu, saya nampak keadaan pemanduan lori itu ataupun pelajuan lori itu berada dalam keadaan pelajuan yang agak tinggi apabila menghampiri kenderaan yang deretan kenderaan yang sedang berhenti lah. Dan bagi saya itu antara punca utama penyebab nahas yang berlaku semalam. Kalau kita lihat keadaan trailer tersebut, dia mengambil di bahagian lane kiri sebenarnya. Jadi Betul. ada tak kemungkinan perlu dia mengelak kenderaan tersebut ataupun pergi ke jalan yang sebelah atau bagaimana sebenarnya situasi itu perlu dikawal? Saya dapat 2 info daripada sumber-sumber sumber pertama yang berada di Putrajaya katanya lori itu sememangnya dari awal sudah memandu dalam keadaan laju di lorong kiri. Dan kalau kita tengok sumber daripada berita pula mengatakan lori itu mengelak ke sebelah kiri daripada melanggar kenderaan itulah. Jadi bagi saya jika lori itu sudah pun memandu dengan kelajuan tinggi di sebelah kiri itu satu perbuatan yang tak sepatutnya berlaku. Dan jika lori itu menukar lorong ke sebelah kiri untuk mengelak kemalangan yang lebih teruk, bagi saya itu satu tindakan yang betul. Yeah. Cuma masalahnya kenapa lori itu bergerak sebegitu laju sedangkan kenderaan di hadapannya sudah pun berhenti. So itu persoalannya lah. Baik, betul. Itu antara persoalan yang perlu kita dapatkan jawapan dari pihak berkuasa selepas ini. Dan kalau kita lihat kepada statistik Pejabat Malaysia PDRM merekodkan bagi tempoh Januari hingga Jun tahun 2022, sebanyak 19,888 kenderaan berat terlibat dalam kemalangan jalan raya di seluruh negara, iaitu peningkatan sebanyak 28% berbanding tempoh masa tahun sebelumnya. Jadi selain daripada had kelajuan, mungkin brek juga menjadi punca kepada masalah seperti ini, Tuan. Saya setuju juga, tapi jika kita lihat daripada kajian punca-punca kemalangan di jalan raya ini, 80% adalah berpunca daripada kesilapan manusia itu sendiri atau pemandu. Dan manakala 20% lagi disebabkan oleh kesilapan teknikal dan sebagainya lah. Jadi ya betul kita perlu periksa juga keadaan kenderaan itu sama ada berlaku kesilapan teknikal dan sebagainya. Tapi pada pandangan saya pemandu itu sendiri apabila beliau memandu kenderaan yang lebih besar dan berat, sepatutnya beliau lebih mahir dan lebih faham cara pemanduan sesuatu kenderaan berat itu. Yang mana sebagai contoh sepatutnya beliau lebih menjaga tentang kelajuan yang sesuai dan menjaga jarak, bukan saja jarak mengikori, malah jarak untuk dia berhenti pun. Sepatutnya pemandu itu lebih mahir, lebih arif. Yang mana jika kita memandu kenderaan yang lebih berat dan besar, kenderaan itu perlukan jarak yang lebih jauh daripada kenderaan yang kecil untuk berhenti. Bagi saya tanggungjawab itu lebih kepada pemandu berbanding dengan kenderaan rosak dan sebagainya lah.
Baik, apabila Tuan mengatakan 80% daripada kemalangan ini disebabkan oleh kecuaian pemandu sendiri, iaitu sifat manusia itu, jadi perlu atau tidak sebenarnya untuk pihak berkuasa membuat satu undang-undang baharu untuk mengetatkan lagi isu-isu seperti ini supaya tidak berlaku pada masa akan datang? Dua perkara yang saya rasa pihak kerajaan perlu buat kajian dan ambil kira. Yang pertama dari segi sistem pendidikan dan latihan pemandu kita sekarang ini. Adakah ia mencukupi untuk melahirkan pemandu yang selamat ataupun sekadar ada lesen sahaja? Dan yang kedua adalah dari segi pemantauan dan penguasaan serta pemeriksaan oleh pihak berkuasa terhadap pemandu tadi dari segi kesahan pemilikan dokumen pemandu, rekod-rekod pemandu itu sendiri dari segi kesalahan trafik dan juga jenayah mungkin, dan juga pemeriksaan terhadap kenderaan itu sendiri. Mungkin pihak Puspakom perlu mengetatkan lagi pemeriksaan itu untuk memastikan kenderaan yang diluluskan itu benar-benar berada dalam keadaan yang baiklah. Dan kita juga harap majikan pemilik kenderaan itu memikul tanggungjawab juga untuk memastikan pemandu dan kenderaan mereka dalam keadaan yang selamat sebelum dibenarkan memandu di jalan raya. Ya, terima kasih banyak. Saya setuju apabila Tuan mengatakan bahawasanya kita daripada pihak kerajaan sendiri, pengat kuasa juga pemandu perlu sama-sama bercakna menggambling tenaga untuk kita memastikan perkara seperti ini yang tidak diingini tidak berlaku, dan kita perlu mengharapkan keadaan di jalan raya kita sentiasa selamat tanpa sebarang kemalangan yang dapat meragutnya. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tengku Ahmad Marwan Tengku Mahmud, Ahli Tetap Majlis Keselamatan Raya Negeri Selangor, atas perkongsian dan perbincangan berkaitan dengan kemalangan yang baru berlaku di Putrajaya, dan pemandu kenderaan berat sememangnya perlu lebih berwaspada. Terima kasih ucapkan lagi sekali.